Seterusnya saya menjemput wakil dari wilayah persekutuan dari Lembah Pantai, pemangku ketua wanita, Dr. Sahilawati binti Umar, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Datuk Pengurusi Tetap dan Timbalan Pengurusi Tetap, yang berbahagia lagi disayangi Datuk Seri Dr. Nuraini, Ketua Wanita, Naib Ketua Wanita, Datuk Nurliza bersama Barisan Kepimpinan Wanita UMNO Malaysia, yang berusaha wakil-wakil ahli MKT UMNO Malaysia, yang dikasihi Ketua-Ketua Wanita Negeri-Negeri dan bahagian-bahagian, seterusnya semua para perwakilan wanita yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah SWT kerana dengan izinnya dapat kita berhimpun lagi pada hari ini. Saya faham semua dah lapar kan, dah nak tiba masa rehat. Jadi saya minta sedikit je masa lagi, izinkan saya untuk membentang satu usul yang sangat penting. Pohon mempelam, duri tiada berduri, tumbuh bersama, bunga melati. Izinkan saya perkenalkan diri, moga persahabatan kekal di hati. Saya Sahilawati binti Umar, pemangku ketua wanita UMNO bahagian Lembah Pantai yang mewakili negeri wilayah persekutuan, mohon membawa usul ekonomi secara umumnya dan fokus kepada masyarakat bandar khasnya. Saya ingin mengambil kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada Ketua Wanita Wilayah Persekutuan yang berbahagia, Seneta Datuk Seri Zuraina beserta barisan kepimpinan yang memberi peluang kepada saya untuk mewakili suara akar umbi wilayah pada hari ini. Sidang perwakilan yang dihormati sekalian, usai kekalahan kita di PRU yang 15 yang lepas, kita semua akur dengan suara rakyat. Walaupun begitu, kita mestilah bersyukur kerana dengan titah perintah Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong, maka terbentuknya kerajaan persekutuan bersama seteru tradisi kita Pakatan Harapan. Sebagai rakyat yang setia dengan institusi raja-raja, kami menjunjung kasih titah tuanku. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala sebaik-baik perancang. Di kesempatan ini, kami Barisan Kepimpinan Wilayah ingin mengucapkan setinggi-tinggi ucapan tahniah kepada Yang Amat Berhormat Presiden Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi di atas pelantikan beliau sebagai Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Kemajuan Wilayah Desa dan Wilayah. Tahniah juga diucapkan kepada menteri-menteri dan timbalan-timbalan menteri yang lain yang telah dilantik daripada UMNO. Adalah diharapkan dengan tanggungjawab ini dapatlah Datuk Seri membantu UMNO bangkit semula agar terus relevan dalam lanskap politik di negara kita. Para perwakilan sekalian, menyedari betapa pentingnya kestabilan politik dalam sesebuah negara, khususnya dalam memacu ekonomi, terutamanya negara kita kini yang telah ditakbir oleh kerajaan perpaduan, maka UMNO perlu mengambil kira pandangan daripada akar umbi dalam memutuskan sebarang ketetapan atau keputusan yang melibatkan parti, terutamanya pandangan dari sayap-sayap khususnya wanita, kerana wanita merupakan sayap yang terbesar yang digelar sebagai tulang belakang parti. Jika patah tulang belakang, maka lumpuhlah parti. Kestabilan politik amatlah penting bagi menarik minat pelabur dari luar negara untuk melabur dalam negara kita. Dengan meningkatnya pelaburan, maka ekonomi juga akan berkembang. Pertumbuhan ekonomi ini tidak akan tercapai jika masalah perebutan kuasa politik di negara kita tidak diselesaikan dengan secara bijaksana. Kita lihat saja pada penggal yang lepas, kita dah puas bertukar-tukar Perdana Menteri. Tak ada negara lain dalam dunia ni melantik Perdana Menteri sebanyak 3 kali dalam satu penggal dalam masa 5 tahun. Rakyat dah muak dengan mainan politik pemimpin-pemimpin yang asyik nak menuding jari, mencari kesalahan antara satu sama lain tanpa memikirkan kesengsaraan rakyat pada yang dihadapi pada masa kini. Politik dan pemimpin ni 5 tahun boleh berubah-ubah setiap 5 tahun, tapi ekonomi tidak. Kemajuan ekonomi negara tak boleh ke belakang, kita mesti ke depan. Oleh yang demikian,
adalah diharapkan kerajaan perpaduan yang baru ini dapat mengatasi masalah ekonomi pada hari ini dengan kadar segera daripada terus membelenggu rakyat 32 juta di luar sana, khususnya golongan miskin bandar. Bukanlah maksud saya golongan luar bandar ni tak terkesan dengan keadaan ekonomi. Tetapi di kampung-kampung mungkin hidupnya tak sesuka di bandar. Masih boleh ada ikhtiar, seperti kalau kurang makanan, bolehlah bercucuk tanam, nak makan sayur petik je kat tepi rumah. Bela ayam ikan, kalau nak makan boleh sembelih, jala ikan tu. Tapi kalau kat bandar, macam mana kami nak bercucuk tanam? Atau nak menternak lembu ke kambing ke kan? Takkan kat flat tinggi-tinggi tu kami nak bela kambing. Itulah sebabnya saya lebih memfokus isu ekonomi ini kepada masyarakat bandar. Sidang perwakilan yang saya hormati sekalian. Untuk makluman, menurut statistik yang dikongsi oleh Jabatan Statistik Negara pada tahun 2022, golongan miskin bandar kini dikategorikan sebagai B40 bagi isi rumah yang berpendapatan kurang dari purata RM4,850, terutama bagi negeri-negeri yang mempunyai bandar-bandar besar dan kos sara hidup yang tinggi seperti Kuala Lumpur, Pulau Pinang, Selangor, Johor dan Melaka. Bayangkan RM485 ni agak tinggi ya untuk isi rumah. Dengan penguatkuasaan gaji minimum RM1,500, adakah ramai yang mampu untuk terus bertahan dalam kehidupan sukar di bandar-bandar besar? Pastinya mereka tak mampu. Umum sedia maklum pada masa kini kenaikan harga barang, kadar inflasi yang tinggi dan yang paling hangat yang sedang diperkatakan hari ini ialah kadar OPR yang semakin meningkat. Pada tahun 2022, sahaja kadar OPR telah meningkat sebanyak 4 kali dan kini berada pada kadar 2.75. Rata-rata rakyat sangat marah dengan kenaikan kadar yang berterusan ini yang membebankan mereka. Bayangkan, semasa musim pandemik dahulu, bayaran bulanan pinjaman perumahan contohnya sekitar RM2,000 sebulan. Tapi apabila OPR setelah meningkat, jumlah bayaran bulanan ni telah menjadi RM2,500. Itu contoh. Mana kita nak cari, nak cekau lagi 500 nak tambah bayaran bulanan tu. Kenaikan yang banyak begini amat membebankan dan tak mustahil ya puan-puan. Kadar OPR ini akan naik lagi pada tahun ini dan ini yang menjadi kerisauan kita. Sebelum itu, saya nak tanya, apakah itu OPR? Orang duk cerita sana sini OPR ni apa? Saya tahu ramai dalam perwakilan di sini yang bijak pandai, pakar dalam ekonomi. Namun saya percaya masih ramai juga yang tidak tahu apa itu OPR. Marilah saya ceritakan sedikit untuk pemahaman semua. OPR ni atau nama panjangnya Overnight Policy Rate atau kadar faedah semalaman yang perlu dibayar oleh bank yang meminjam kepada bank yang lain yang memberi pinjaman antara satu sama lain dengan tujuan supaya rizab tunai kekal selamat. Kadar OPR ni ditentukan oleh bank negara. Bank negara membuat pelarasan kadar OPR ini bergantung kepada keadaan ekonomi semasa. Peningkatan dan penurunan kadar OPR memberi kesan kepada kebanyakan pinjaman yang berbentuk boleh ubah dan terapung seperti pinjaman perumahan, kenderaan, pinjaman peribadi dan lain-lain lagi. Mana-mana pinjaman yang berbentuk tetap tak akan terkesan dengan kadar OPR ini. Untuk makluman, sebelum pandemik, kadar OPR semasa kita adalah sebanyak 3.25. Semasa pandemik yang lalu, ekonomi menjadi lemah kerana rakyat tak dapat bekerja, rakyat tak mampu berbelanja dan banyak perniagaan mengalami kerugian akibat sekatan kerajaan. Maka Bank Negara Malaysia telah menurunkan kadar OPR kepada yang paling rendah sekali, iaitu 1.75 dengan tujuan bagi menjana ekonomi negara. Apabila OPR ni rendah, bayaran balik ansuran bulanan pinjaman akan menjadi rendah juga. Oleh itu, lebihan pendapatan yang dibelanjakan atau disimpan oleh rakyat, apabila ini berlaku, lebih banyak pelaburan, peluang perniagaan dan pekerjaan diwujudkan. Bagus kan? Tapi kenapa bank negara tak kekalkan sahaja kadar OPR ni pada kadar yang rendah sepanjang masa? Tak kira apa situasi ekonomi pada masa kini. Puan-puan sekalian,
kadar OPR yang rendah untuk jangka masa yang terlalu lama akan menyebabkan pinjaman dan perbelanjaan yang berlebihan. Bayangkan kita nak buat pinjaman, senang je nak lulus. Rakyat pun nanti ada banyak wang dan mulalah berbelanja sesuka hati tanpa kawalan. Peniaga pun mengambil kesempatan dengan menaikkan harga barangan mereka. Ini secara tak langsung boleh menjejaskan isi rumah yang berpendapatan rendah. Pinjaman yang terlalu mudah juga menyebabkan peningkatan risiko spekulatif dan aktiviti peminjaman yang kurang berhemah. Untuk mengelakkan situasi ini berlaku, Bank Negara menyelaraskan kembali kadar OPR secara beransur-ansur sesuai dengan keadaan ekonomi yang semakin pulih semasa fasa endemik ini. Ibarat kata mudahlah, kita sakit doktor bagi ubat kan. Kalau keadaan kesihatan kita dah makin baik, doktor kurangkanlah dos ubat tu. Begitulah juga dengan OPR ni. Apabila kadar OPR dinaikkan, kos pinjaman bayaran balik ni of course lah akan meningkat. Hal ini akan menggalakkan lagi simpanan dan mengurangkan perbelanjaan kerana rakyat dah tak berani nak buat hutang lagi sebab kadar faedah tinggi. Ini secara langsung dapat membantu mengawal risiko kenaikan harga barang dalam pasaran. Kesimpulannya, apabila kadar OPR naik, rakyat akan kurang meminjam dan lebih menyimpan. Apabila rakyat kurang berbelanja perkara-perkara tak penting, secara relatifnya harga barang akan turun. Para perwakilan sekalian, sebenarnya kerajaan tak ada kuasa mutlak untuk menentukan kadar IPR ni. So janganlah kita marah-marah kerana ia di bawah bidang kuasa Bank Negara Malaysia. Namun kita harapkan kadar OPR ini tidak terus naik lagi ke paras yang lebih tinggi dan lebih daripada 3.0. Kerajaan boleh membantu rakyat yang terkesan dengan keadaan ekonomi semasa dari segi pelaksanaan dan penguatkuasaan sesuatu dasar atau inisiatif bantuan. Sebenarnya perwakilan, kalau nak cerita bab ekonomi ni banyak sangat nak disentuh. Kadar mata wang, inflasi, KDNK, pengangguran, macam-macam lah. 2 hari 1 malam pun saya tak boleh habis. Tapi saya hanya menyentuh isu yang dekat dengan rakyat. Banyak inisiatif yang boleh dilakukan oleh kerajaan perpaduan untuk menambah baik bantuan kerajaan yang sedia ada. Seperti yang pertama, penstrukturan semula subsidi bersasar. Pemberian subsidi kerajaan ini mestilah lebih efektif dan sampai kepada golongan sasar B40 dan M40. Contohnya subsidi petrol. Wujudkan satu peraturan khusus di mana petrol RO95 hanya boleh diisi oleh kereta yang bersisi rendah, bawah 1.5 cc. Itu contoh. Jadi untuk RO97 pula untuk kereta yang bersisi lebih tinggi sebab kita mengetahui hanya golongan T20 sajalah yang mampu memiliki kereta-kereta mewah ni. Kerajaan boleh memperkenalkan mekanisme seperti kad petrol rakyat untuk melaksanakan subsidi ini supaya sampai ke golongan sasar. Yang kedua, bagi rakyat miskin bandar, isu perumahan menjadi masalah yang utama. Harga rumah makin tinggi, kadar sewa tak mampu ditanggung, memaksa pekerja yang bekerja di bandar tinggal di kawasan pinggir bandar yang lebih jauh dari tempat kerja. Oleh itu, kerajaan perlu banyakkan lagi pembinaan rumah-rumah mampu milik untuk dijual kepada golongan M40 yang bekerja dalam bandar dan juga pembinaan rumah-rumah awam untuk disewa kepada golongan yang kurang berkemampuan seperti B40 supaya mereka mendapat tempat perlindungan yang sempurna untuk keluarga mereka. Isu perumahan ni kalau dapat diatasi, dijangkakan dapat menyelesaikan hampir 40 hingga 50% masalah miskin bandar. Yang ketiga, Doktor, bantuan tunai rakyat. tolong gulung ya. Baru-baru ini Perdana Menteri dah umumkan peruntukan sebahagian daripada insentif ni dalam bentuk belian barang asas dapur. Jangan semua bantuan diberikan dalam bentuk tunai kerananya rakyat ni selalu menyalahguna bantuan yang diberikan. Gunakan mekanisme seperti MyCard untuk penembusan barang dapur di mana-mana pasar raya. Ini dapat memastikan isu rumah mampu menyediakan hidangan yang sihat setiap hari. Keempat, kerajaan perlu bekerjasama dengan syarikat korporat dan individu yang sedia membantu untuk menghasilkan lebih banyak bahan asas makanan yang mengalami krisis pada hari ini. Malaysia negara yang luas dan tanahnya subur. Fokus kepada pertanian dan peternakan bagi meningkatkan lagi penawaran bahan asas makanan dalam negara tanpa perlu diimport daripada negara luar untuk jangka masa 3 hingga 5 tahun akan datang. Dan saya juga mencadangkan agar ditambah lagi kursus-kursus pertanian, peladangan bagi menarik minat anak muda menjadi usahawan tani yang berjaya.
Kelima, wujudkan peluang keusahawanan. Beri pinjaman kepada peniaga baru yang baru pertama kali meminjam, iaitu 0% interest supaya mereka dapat bertapak dalam industri. Akhir sekali, kembalikan GST kerana terbukti di negara lain bahawa sistem percukaian GST ini berjaya, dan wujudkan juga cukai-cukai baru seperti cukai dividen ke atas syarikat-syarikat besar yang mempunyai keuntungan berjuta-juta dengan tujuan untuk mengurangkan perbezaan ekonomi. Akhir kata, pesanan saya kepada seluruh rakyat Malaysia, tahun 2023 ini bakal menjadi tahun yang sangat sukar buat kita kerana dijangkakan akan mengalami kegawatan ekonomi dunia secara global. Maka marilah kita mengurus kewangan kita dengan bijak. Pertama, jangan berhenti kerja jika tak ada sumber pendapatan lain yang stabil. Kedua, kurangkan belanja yang tak perlu. Kalau dalam hari tu penuh baju kita yang masih elok-elok, tak perlulah lagi kita nak tambah lagi koleksi baru-baru. Contohnya kalau kita nak pergi majlis kan, ada je tak cukup baju, padahal banyak baju depan mata sendiri. Tak nampak, mesti nak cari yang baru. Jadi, kurangkan belanja yang tak perlu. Berjimat. Ketiga, tingkatkan simpanan, khususnya digunakan untuk tujuan kecemasan. At least kena ada 6 bulan gaji simpanan dalam bank. Keempat, kurangkan komitmen hutang dengan bank. Jika tak ada pilihan, pilih pinjaman dengan kadar faedah tetap supaya tak terkesan dengan kenaikan kadar faedah. Kelima, rajin-rajinlah jana pendapatan tambahan seperti perniagaan online. Jika ada duit lebihan, boleh melabur dalam aset mudah cair seperti emas. Saya sekudusnya mendoakan semua dapat mengharungi zaman kesulitan ekonomi ini bersama-sama dan bangkit memacu ekonomi negara dengan lebih gemilang. Marilah kita bersama-sama merejuvenasikan UMNO seperti zaman-zaman kegemilangan dulu-dulu. Marilah kita terus berkhidmat bersama Datuk Seri Ketua Wanita kita dan kembali bangkit memenangi hati rakyat, insya-Allah. Kalau roboh kota Eva Mosa, Menara Merdeka 118 wilayah sembahkan. Sekian dulu perbahasan usul saya. Panjang umur, jumpa lagi di tahun hadapan. Dengan ini wanita wilayah menyokong. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.